Hai pelajar, how are you all? Tinggal satu hari lagi. Okay, Wednesday is your exam and Tuesday the last day that you all have untuk buat apa-apa sahaja revision yang berkaitan dengan subjek sejarah. Okay, and here I am to share with you all a little bit. Okay, berkaitan dengan nota yang cikgu telah share sebelum ini. Okay, notes secret, top secret. Okay, untuk subjek sejarah. Okay, Mr. Sarah. Alright. So, pelajar, let's start with apa yang kita kena ambil tahu. Okay, apa yang penting untuk kita punya peperiksaan dulu. Okay. Now, student, step by step. First, kalau kamu tengok muka surat yang pertama di dalam nota tersebut, kamu akan jumpa sesuatu yang cikgu telah sediakan untuk bahagian esei. Okay, di mana cikgu telah cerita berkaitan dengan KS versus KJ. Okay, KS versus KJ ni apa benda pelajar? Kalau kamu ingat lagi, kehendak soalan versus kehendak jawapan. Di mana apabila soalan itu bermula dengan kehendak soalan, okay, yang ataupun kata soalan yang merujuk kepada perkataan seperti apakah, mengapakah, siapakah, namakan and so on. The first category, kotak yang pertama itu pelajar, kamu akan hanya perlu menulis fakta. Manakala the second category, okay, adalah soalan yang bermula dengan perkataan kata tanya seperti terangkan, jelaskan and so on. You're supposed to write fakta dan uraian ataupun fakta dan contoh. If you all still remember. Okay, benda ni okay, pelajar cikgu pernah share dalam kelas kita ataupun LMR or last minute revision apa-apa yang cikgu telah anjurkan, okay, atau cikgu telah sertai. This is an additional just to remind you all back what is it all about. Okay, so the next one, kehendak soalan yang kategori ketiga adalah kategori yang membolehkan kamu menulis fakta huraian contoh ataupun fakta huraian-huraian ataupun fakta contoh. Okay, tiga ya, kehendak soalan dia yang nombor tiga. Okay, and then the last one is yang sama macam nombor tiga, okay, fakta huraian contoh ataupun fakta huraian-huraian ataupun fakta contoh-contoh, yang ini untuk bandingkan, biar bandingkan here. Okay, kamu kena gunakan perkataan manakala untuk membuat perbandingan. Okay, ini adalah KS. Okay, kategori pertama, first page. Dan the second page, it is everything about kehendak jawapan. Okay, apa cerita kehendak jawapan pula? Pelajar, kalau kamu tengok, setiap kategori kat sana adalah sinonim. Okay, dia adalah sinonim untuk perkataan-perkataan yang kita sering jumpa dalam peperiksaan. Di mana pelajar, kalau kamu jumpa dalam kotak pertama tu, cikgu telah letakkan, okay, perkataan seperti faktor, sebab, tujuan, matlamat, semua perkataan ini merujuk kepada maksud yang sama. Okay, itu adalah apa yang cikgu maksudkan di sana. Okay, if you see a question that you are used to, let's say, okay, kamu dah biasa dengan apakah faktor-faktor penubuhan gagasan Malaysia. Okay, you baca dalam buku rujukan kamu faktor-faktor penubuhan gagasan Malaysia. And then dalam exam, kalau mereka tanya seperti apa yang dalam buku teks kita, iaitu apakah rasional pembentukan gagasan Malaysia, ia merujuk kepada perkara yang sama. Apakah faktor penubuhan gagasan Malaysia? Okay, so remember sinonim. Like contoh, faktor dengan rasional merujuk kepada kehendak jawapannya sama. Ataupun apakah yang membawa kepada pembentukan gagasan Malaysia? Faktor. Okay, so make sure you all know this. Okay, this is the first category. This is the first basic thing yang kamu kena ambil tahu. Okay, kenapa yang ini dianggap sebagai perkara basic? Sebab ia boleh membantu kamu untuk menjimatkan masa, dan pada masa yang sama ia boleh mengelakkan kamu daripada tulis sesuatu yang secara berlebihan ataupun tak tulis langsung. Okay, like usually kita akan menentukan fakta dan huraian berdasarkan markah. You know, that is what usually you all will do. Okay, 6 markah kamu tulis 3 fakta 3 huraian, ataupun kamu tulis 2 fakta 2 huraian 2 contoh. Okay, apa yang sepatutnya lakukan adalah kamu kena tulis berdasarkan kehendak soalan dia. So remember this inside your exam hall. Okay, I understand banyak benda yang kamu kena ingat, naik muatkan dalam otak, but people, be as calm as possible, because remember, I always tell this, pelajar, kalau kamu gagal, okay, kamu gagal, bukan gagal exam, gagal untuk mengawal heartbeat kamu, mengawal perasaan kamu di luar dewan peperiksaan dan juga semasa dalam dewan peperiksaan, banyak benda yang kamu akan lupa, because your rembesan hormon and so on. Okay, I believe you all know the chemical reaction in your body akan menyebabkan badan kamu lupa, otak kamu lupa. Okay, banyak perkara, because rembesan hormon daripada badan kamu untuk mengimbangkan semula keadaan dalam badan itu akan membawa pelbagai permasalahan. Okay, so remember this. Alright. Now, that is the first category pelajar. The second one, okay, yang cikgu telah letakkan kat sana adalah berkaitan dengan kebat. Okay, untuk kebat pelajar, I think I told you all even before, alright, even before we have deal this so much. Okay, kebat, apa yang kamu kena ambil tahu adalah pelajar, kita ada 2 formula yang cikgu telah huraikan dalam sesi kita. Okay, before this, it is S equals to J, iaitu soalan equals to jawapan. Manakala yang lagi satu adalah OPS
cita-cita. Okay, pelajar kalau kamu ingat lagi apa itu ops cita-cita, apa itu what is this, apa itu S equals to J. S equals to J merujuk pada soalan equals to jawapan. Iaitu mengguna pakai, dengar, mengguna pakai apa yang kamu telah tuliskan dalam bahagian fakta untuk soalan berbentuk kebat kamu. Okay, it is recycling it again. I think you all are well versed about this. Okay, kalau kamu ada apa-apa persoalan berkaitan dengan benda ni, sekali lagi, okay, selepas kita punya perbincangan hari ini, pelajar kamu boleh minta kat cikgu later, okay, dalam komen. Okay, I will try all my level best to answer you all as soon as possible. Okay, next, ops cita-cita. Cikgu, ops cita-cita ni pula apa benda? Pelajar, ops cita-cita ni merujuk kepada satu jadual yang ada dalam nota kamu. Okay, you can have, you know, dalam nota kamu, okay, you will have this. Okay, you will have this. Okay, you all can see that, right? Okay, dalam jadual tersebut, pelajar, the first section ada kerjaya. You tak perlu hafal kerjaya tersebut. These are very common things. Okay, cita-cita umum pelajar-pelajar sekolah di negara kita. Ramai daripada pelajar-pelajar mempunyai cita-cita yang sama. Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi lawyer, nak jadi cikgu, nak jadi polis, nak jadi accountant, nak jadi businessman. Itu adalah yang paling umum di Malaysia. Okay, manakala dekat sebelah dia ada bidang-bidang berkaitan dengan mereka. Okay, ada bidang-bidang berkaitan dengan mereka. Pelajar, tolong ingat benda ni, bidang-bidang ini adalah fakta. Apabila kamu buat perkaitan, kamu fikir, kenapa kena mengena bidang ni dengan soalan ni? You akan dapat huraian. You akan dapat huraian. Satu-satunya benda yang kamu kena tambah ialah contoh dia. The moment you add on your contoh, you are done. You are very good already. Okay, so itu adalah benda yang cikgu nak minta kamu lakukan. Okay, the next one is, I think there's a very important section yang dalam nota kamu, okay, yang cikgu rasa kena buat pembetulan sedikit, is this section here. Pelajar, dalam nota kamu yang kamu akan jumpa S equals to J, ke atas dia ada satu jadual. Okay, it's a you know, carta kind of thing. Okay, saya tak nak screen share because I think cikgu nak bercakap dengan kamu. Okay, so I want you all to look at me, alright? Okay, so pelajar, that carta, the jadual yang ada kat sana, okay, the first one, okay, yang ada tulis pasal logik, matang, relevant, okay, fine, that is tak perlu ganggu apa-apa. Okay, the second section yang ada tertulis fakta, huraian, contoh, and inference. Betul kan? Pelajar, cikgu nak minta tolong daripada kamu, tolong buat pembetulan sedikit, okay, that huraian untuk tahun ini kena ada 2. Okay, untuk jawapan pelajar cemerlang, okay, kamu kena ada 2 huraian. Alright, so make sure, remember, kalau untuk kebat, jawapan kamu tahun ini akan ada 1 fakta, 2 huraian, kemudian contoh, and plus with 1 inference. Okay, 1 inference. And if you all still remember, dalam kelas cikgu pernah beritahu kepada kamu, inference merujuk kepada 2 perkara. Satu adalah kesimpulan, and lagi satu cikgu suruh kamu letakkan harapan. Indirectly, pelajar, this harapan, okay, is actually the backup of your huraian. Yang nombor 2. Okay, harapan untuk peristiwa. Kenapa? Bagaimana kamu nak jawab benda ni? Contoh, kalau kita ditanya soalan-soalan untuk apakah langkah-langkah untuk mengumpul perpaduan kaum, okay, you bagi langkah-langkah untuk mengumpul perpaduan kaum, kemudian pelajar, itu adalah fakta kamu, ya, okay, langkah dia kamu bagi, kemudian kamu bagi huraian yang pertama, huraian yang kedua, dan kamu berikan contoh, nothing special. Inference, masa kamu berikan inference, jawapan kamu dituliskan, jika langkah-langkah di atas diamalkan, ia akan membawa kepada perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia dapat diwujudkan supaya, we are talking about harapan tadi, supaya ia membawa kepada negara kita menjadi lebih makmur dan lebih harmoni untuk generasi akan datang. Okay, that is how you write. Okay, so pelajar, by writing that, you are going to earn a complete marks. Okay, walaupun ada kaedah lain, okay, ada kaedah-kaedah yang di-share oleh guru-guru sekolah. Okay, I know they have actually, some of you all were asked to write all fakta and so on, but I strongly believe elaborating, huraian, okay, untuk diberi kepada satu fakta adalah lebih mudah berbanding dengan mencari 4 fakta. Okay, that is my point of view, and I believe most of my students agree with it. So in that idea, I am actually telling this to you all. Okay, now going on, pelajar. So this is on your kebat. Again, kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya kat cikgu. Later, I will share my contact number also. Okay, people, you can always message me to find out what is it all about. Okay, now going on, pelajar. Terus kepada bab demi bab, apa yang penting, apa yang cikgu rasa ada chance untuk tahun ni, pelajar. Again, Form 4. Okay, cikgu mula dengan Form 4.
Okey, tingkatan 4 kamu bab 1. Pelajar bab 1 adalah satu bab yang biasanya cikgu takkan buat ramalan. Okey, form 4 first chapter, form 5 first chapter cikgu takkan buat ramalan. I don't really like that word ramalan. Okey, mengikut analisis cikgu, kalau dua bab ini kamu dapat kuasai secara penuh, the other chapters will flow in better. Okay, itulah pendapat cikgu. Alright, in that idea, students, tolong dengar, cuba kuasai bab 1 tingkatan 4 kamu secara penuh. Okay, don't expect surprise daripada bab ini. So what sort of surprise you're talking about here? You baca satu, yang keluar lagi satu. Because dia ada banyak subtopik yang boleh keluar. Mereka boleh tanya pasal kerajaan alam Melayu, mereka boleh tanya pasal mereka yang dimaksudkan lembaga perperiksaan Malaysia. Okey, pelajar, mereka boleh tanya kamu mengenai ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, ataupun mereka can go into the details of sistem pentadbiran yang diamalkan dekat Kesultanan Melayu Melaka yang berkaitan dengan sistem pembesar empat lipatan, ataupun mereka boleh tanya kamu mengenai Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka, iaitu sistem perundangan yang diamalkan di Kesultanan Melayu Melaka, or they can go into the other details which is about hubungan di antara pemerintah, pembesar dan juga rakyat. Okey, apakah peranan mereka dan bagaimanakah hukum diorang punya relationship is, okey, sistem wadat, okey, and mereka boleh juga tanya kamu mengenai sistem serah dan juga sistem kerah yang diamalkan pada masa itu. Alright, so in that case, people, there are so much to study. No, actually tak banyak. Okey, kalau you tengok betul-betul pelajar tak banyak. Okey, kalau you ikut nota cikgu, cikgu dah berikan semua fakta yang boleh diberikan, okey, atau ditanya, you hanya kena cari uraian sikit saja. Sikit saja, tak banyak. A little bit only. Okey, itu pun kalau kamu ada nota cikgu, saya rasa memang you takkan ada masalah. Okey, so make sure you know that chapter 1 is compulsory to study finish. Okay, especially pelajar, what I think. Okay, let's talk about what I think here. Okay, I believe undang-undang laut, okay, dan hukum kanun Melaka boleh ditanya. Okay, undang-undang laut dan hukum kanun Melaka bermaksud pelajar, we are looking at Kesultanan Melayu Melaka. Okay, we are looking at Kesultanan Melayu Melaka, ada chance untuk ditanya, bermaksud 6 ciri-ciri itu tolong ambil tahu. Mereka mungkin akan tanya letakkan 4 ciri-ciri, mereka mungkin akan tanya apakah 2 ciri-ciri yang missed out, and then mereka akan tanya berkaitan dengan undang-undang laut Melaka dan hukum kanun Melaka, apakah isi kandungan dia, and so on. So it will be a combined question in that section. Okay, it's a very potential question, and mungkin satu soalan berbentuk kebat yang berkaitan dengan sistem undang-undang laut Melaka dan hukum kanun Melaka dengan dia punya details about it. Okay, mereka mungkin akan tanya berdasarkan konten daripada hukum kanun dan undang-undang laut Melaka. Okay, the kebat question going to be. The next one is the second one, ya. Okay, the second one adalah berkaitan dengan konsep wadat. Okay, hubungan di antara rakyat dan juga pembesar dan juga pemerintah, iaitu sultan. Okay, wadat. But this is something very interesting. Cikgu telah letakkan satu informasi dekat sana. I don't know. I feel that statement might be there for this year. Okay, what is it? You know, the statement yang berkaitan dengan the concept of what? Let me read it for you. Okay, ialah berkaitan dengan rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon. Jikalau tiada akar nescaya, pohon tiada akan dapat berdiri. Pelajar, that statement, okay, that is at question number 5. Please take note that is actually a very potential section. So, wadat. Okay, everything about wadat, please take note. Okay, dia tak banyak. Kalau dia akan ditanya, pelajar, ini masih dalam soalan nombor 1, okay, bahagian struktur. Okay, we are expecting this. Alright. Now, again, people, kepada pelajar yang dah dalam kelas saya bertahun-tahun, they know I am not someone who practice or who will give soalan bocor. Okay, it is against my ethics, it is against my policy of teaching. Okay, so whatever I'm giving you all here today is whatever things that can back you up untuk peperiksaan. Okay, dan daripada kamu duduk mencari soalan ramalan, soalan bocor and so on, it is easier for you to just sit down, relaxatively, just go through what I'm sharing with you all here today. Okay, it takes you an even shorter time. Most probably you will finish studying within like 6 hours, that's it. 6 jam. Kalau kamu telah buat revisi sebelum ini, 6 jam adalah lebih daripada cukup untuk habiskan revision kamu untuk subjek sejarah, and you can move on to the next subject, which is your maths, which is on Thursday. Right? Okay, so we work on that. Okay, next, pelajar terus kepada bab 2 kamu. Okay, bab 2, pelajar, saya rasa ramai guru-guru yang telah target banyak benda. Okay, but what I believe is going to, very potential to be there. Okay, is satu, ia adalah berkaitan dengan, okay, pembentukan negara dan bangsa Barat.
Okey, pembentukan negara bangsa barat. Pelajar, yang ini adalah benda yang very rare untuk tahun ni. Okey, sir, adakah mereka akan tanya mengenai apa yang berlaku dekat apa dia where's this negara bangsa barat yang mana? Okay, we are talking about revolusi-revolusi yang telah berlaku seperti revolusi Amerika, okay, revolusi keagungan di Britain dan revolusi Perancis, okay, yang berlaku di Perancis. Pelajar, soalan yang pasal negara bangsa ni, okay, again, I'm telling you all, it is a maybe question. Okay, a maybe question. Why? Because kalau ikut sequence dalam buku teks kita, this is the first thing that they can ask you all daripada the chapter. Okay, subtopik besar. Okay, the next one, okay, yang mengikut apa yang telah diberikan sebagai analisis daripada trial exam dan sebagainya, okay, adalah berkaitan dengan definisi untuk perkataan nasionalisme itu sendiri. Okay, dah habis dengan definisi nasionalisme, pelajar, benda yang seterusnya mereka boleh tanya kepada kamu adalah faktor nasionalisme yang berlaku di negara kita. Okay, faktor nasionalisme di tanah Melayu. Kita ada 6 faktor di sana, pelajar, kamu kena ambil tahu, okay, ke 6 faktor dan tahu contoh yang kamu boleh berikan untuk setiap faktor. Contoh dia, pelajar, kalau kamu telah ditanya dengan info berkaitan dengan peranan agama, you must know peranan agama adalah berkaitan dengan gerakan Islam. Kalau penulisan kreatif, dia adalah berkaitan dengan Melur Kuala Lumpur. Kalau berkaitan dengan media cetak, you kena tahu nama adbar seperti Majlis ataupun Utusan Melayu. Ataupun kalau kamu ditanya mengenai sistem pendidikan, kamu kena tahu ia adalah berkaitan dengan Perguruan Sultan Idris, MPSI, okay? And then kalau ditanya pasal golongan intelektual, kamu kena bagi tahu pasal MCKK, Malay College Kuala Kangsar. And the last one, pengaruh luar, kamu boleh bagi tahu mengenai perjuangan Dr. Sun Yat-sen, okay, dekat China, ataupun perjuangan Gandhi, Mahatma Gandhi di India, ataupun kamu boleh bagi tahu pasal perjuangan Soekarno di Indonesia. Any one of this. Okay, kamu boleh berikan sebagai contoh untuk faktor nasionalisme. Yang ini adalah soalan yang saya rasa berpotensi untuk bahagian B berbanding dengan bahagian A. Why? The content is more and it can be elaborated so much. Okay, and then they might ask you all a kebat question related to it, di mana kita boleh ditanya berkaitan dengan mengapa rakyat perlu ada semangat nasionalisme ataupun bagaimana memupuk semangat nasionalisme, ataupun mereka boleh tanya dekat kamu sebagai generasi, okay, muda, okay, apakah pendapat kamu mengenai, okay, semangat cinta akan negara pada hari ini? Okay, mengapa ia perlu ada pada setiap rakyat and so on. Okay, those kind of questions adalah soalan-soalan yang berpotensi, okay, untuk bab 2. Okay, now again, pelajar, this is what I think maybe berdasarkan whatever I have seen. Okay, is there any other possibility or is there anything else? Cikgu, can I study something for my backup untuk bab ini? Kalau kamu nak belajar untuk backup, pelajar, the other one yang kamu boleh take note adalah berkaitan dengan perjuangan golongan intelektual. Okay, perjuangan golongan intelektual, yang itu backup saja. I don't want to write it here because that is backup. Okay, perjuangan golongan intelektual yang berkaitan dengan golongan yang mendapat pendidikan agama, pendidikan Inggeris dan juga pendidikan Melayu. Okay, so please take note that one is a very simple section. Okay, tapi dia terlalu banyak contoh, so I don't really believe that would be the question for your batch this year. Okay, so this is the easiest section D. Okay, bahagian B. Alright, so first chapter, second chapter. Okay, going into the third chapter now. Okay, bab ketiga. Bab ketiga, pelajar. You know, saya padam terus sebab saya tak nak menyemak sangat dengan dekat whiteboard. Okay, alright. Bab 3, pelajar. Apa cerita berkaitan dengan bab 3 kamu? Okay, bab 3, pelajar, apa yang mereka boleh tanya? Okay, there is World War I, World War II, World War III. World War III pula. Okay, perjuangan ataupun pendudukan Jepun di negara kita. World War III. No way, tak boleh. Okay, kita doakan tak ada. Okay, now pelajar, kalau ikut sequence buku teks, apa yang mereka boleh tanya? Obviously, it's about World War I. Kalau ikut sequence buku teks, ya, okay, World War I. Apa yang mereka boleh tanya? Punca ia berlaku, faktor pencetus dia, dan akhir sekali kesan daripada berlakunya Perang Dunia Pertama. Ini adalah 3 perkara yang mereka boleh tanya dalam World War I question. Okay, what about if they don't ask this? Kalau World War I question ditanya, ya, okay, highest possibility soalan itu akan dikaitkan dengan bagaimanakah hari ini negara kita dapat mengelakkan peperangan, okay, and sebagai generasi hari ini, okay, bagaimanakah kamu dapat memupuk, okay, semangat setiakawan di antara negara-negara dunia bagi mengelakkan peperangan. So kamu boleh bagi tahu menguatkuasakan undang-undang, okay, kamu boleh bagi tahu meningkatkan taraf keselamatan negara, okay, daripada ops, I'm using ops, atau kamu juga boleh bagi tahu dengan mengadakan rundikan untuk semua permasalahan actually. Ya kan? Okay, why don't you just sit and talk?
finish off all the problems. Ataupun paling tidak, okay, kalau seorang pemerintah tak puas hati dengan pemerintah seorang lagi, okay, adakan UFC match di antara dua-dua individu. Masukkan mereka dalam sangkar tersebut, biar mereka bergaduh, bertumbuk, biar whoever win decides the winner for the country. Okay, easier. Alright. Next, terus kepada masih di bawah yang ini, Raja, pendudukan Jepun di negara kita. Okay, kamu mungkin akan ditanya mengenai mengapa Jepun memulakan imperialisme. Okay, mengapa Jepun memulakan imperialisme? This is first question. Ataupun mereka boleh tanya kamu, okay, faktor Jepun ke negara kita. Okay, faktor Jepun ke tanah Melayu. Ini adalah soalan yang nombor 2. Okay, these two is actually very connected questions. And then kalau mereka nak tanya, ramai yang tengah cerita pasal dasar Jepun di negara kita. Pelajar, kalau cerita pasal dasar Jepun, okay, this is actually something that they can ask. Obviously they can ask, tapi bahagian yang mereka boleh tanya ni adalah sangat minimal. Actually very minimal. Okay, so kalau mereka nak tanya pasal dasar, okay, even though dia punya content banyak, politik and social is the one, the very famous one yang kamu kena ambil tahu. Will they ask both? I don't really think so. Maybe one they will focus and then they will link it towards another KBAT question. Okay, that is what we are expecting. Okay, kalau mereka nak tanya, well, ekonomi memang ada, okay, tapi dia punya content is like not so elaborated. Okay, in term of dia punya details. Okay, so in that case, economy is like KIV. Okay, politik and social is very much possible kalau mereka tanya pasal dasar. But if they are going to ask you all faktor Jepun ke tanah Melayu, and then they look into the other questions, bagaimana kita dapat mengelakkan penjajahan daripada luar and KBAT, well, that is a beautiful question that they can create. Okay, ini adalah soalan daripada bahagian B. Okay, bahagian B again, because nationalism chapter, semua konten yang ada kat sana adalah bahagian yang memang punya konten yang agak padat. Okay, so it is very much appropriate untuk bahagian B. Okay, next, bab 3. Okay, yang ini bab 3 pelajar. Next, so kepada anda yang sedang menonton video YouTube ni, okay, you kena fast forward and then you can rewind, okay, ataupun you pause kejap, you tengok apa yang dekat. So okay, and then you look at my notes and then you just tick, that's it. Okay, it's easier. Alright, terus kepada bab 4 saja. Bab 4 adalah berkaitan dengan MU. Okay, MU. Pelajar, kalau mereka nak tanya pasal MU, first of all, what they can ask you is obviously about ciri-ciri Malayan Union itu sendiri. Okay, ciri-ciri Malayan Union. What is in Malayan Union could be the question yang mereka boleh tanya kepada anda. Okay, so please take note, ciri-ciri Malayan Union, make sure you all know a little bit about it. Okay, iaitu sebuah pentadbiran berbentuk kesatuan, okay, yang menggabungkan semua negeri-negeri Melayu kecuali Singapura. Kemudian mereka mempunyai sistem kewarganegaraan jus soli. Okay, mereka membentuk majlis raja-raja untuk keanggotaan raja-raja, di mana raja-raja Melayu hanya berkuasa dalam hal ehwal agama dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Okay, and then they can also look into ketua pentadbir Gabonol sebagai ketua pentadbir British. Okay, ketua pentadbir Malayan Union. Okay, so that will be the ciri-ciri. Okay, what else they can ask you? Pelajar, they can ask you faktor penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Mengapa orang Melayu menentang Malayan Union? That could be another question that you can expect daripada bab ini. Okay, so faktor penentangan. Okay, now ada yang tanya dekat saya, cikgu, tempoh hari, cikgu, will they ask about bagaimana ataupun reaksi orang Melayu menentang Malayan Union ni and so on? I don't really think so. Okay, sebab kalau kamu tengok, all that is more on the contoh. Okay, mereka menentang, mengadakan demonstrasi, menganjurkan kongres, menubuhkan penubuhan UMNO and so on. All this is more on a very straightforward answer. Okay, there's no huraian needed and so on. So in that case, I don't really think that question is potential. Kalau ditanya pun mungkin dalam bahagian B, kalau ditanya mungkin 1 atau 2 contoh saja yang diperlukan. Okay, di sana. So ciri-ciri Malayan Union dan faktor penentangan Malayan Union, this could be a potential section A question. Okay, section A question atau section B. Okay, kalau section B, they're going to go and ask you more details on KBAT, but I don't really see the potentiality. So we are expecting, I am expecting this to be in section A. Okay, I'm expecting it to be section A. Terus kepada bab 5 pelajar. Bab 5 adalah berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, apa cerita Persekutuan Tanah Melayu 1948 pelajar? Soalan yang mereka boleh tanya daripada bab ini adalah soalan yang I feel it's a solid, simple question. Okay, kalau dalam bab yang ini, okay, nota cikgu,
you can see I didn't quote so many questions. Only 4 questions were asked. Okay, 4 soalan. Soalan pertama adalah berkaitan dengan faktor penubuhan dia, dan yang kedua, not kedua, actually ketiga, ciri-ciri persekutuan tanah Melayu itu sendiri. Okay, Raja, 2 soalan ni. Soalan nombor 2, soalan nombor 3, please take note. It is very very potential. Okay, 1, ciri-ciri persekutuan tanah Melayu 1948. Yang kedua, isi kandungan ataupun intipati. Okay, isi kandungan Perjanjian Perlembagaan 1940, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, this is 2 questions yang kamu kena ambil tahu. Pelajar, kalau cerita pasal isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, please take note. Kamu juga kena tahu berkaitan dengan jawatan kuasa kerja. Okay, jawatan kuasa kerja dan apa peranan mereka di dalam pembentukan ataupun penggubalan isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Please take note on that. Siapa yang bertanggungjawab untuk menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, that is for your chapter 5. Okay, and kebat question untuk kedua-dua bab ini, pelajar, mereka boleh tanya. Okay, mereka boleh tanya kita, kalau Malayan Union, okay, apakah yang mungkin akan anda lakukan untuk membolehkan Malayan Union diterima oleh penduduk Tanah Melayu? So what you do for that very simple day, pelajar, kamu ambil isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, okay, kamu gunakan di sini. Okay, so how is that? Okay, pelajar, mereka ada bagi tahu ciri-ciri Malayan Union adalah pentadbiran berbentuk kesatuan, betul? So tukarkanlah. Saya akan menukar sistem pentadbiran kesatuan itu menjadi sistem pentadbiran persekutuan. Raja-raja Melayu akan dibenarkan untuk terlibat di dalam pentadbiran dan bukan hanya menjadi ketua agama dan adat Melayu negeri masing-masing. Saya juga akan mengetatkan lagi hak kewarganegaraan dan tidak mengikut prinsip jus soli. Pelajar, ini adalah apa yang kamu kena lakukan untuk soalan tersebut. Okay, so Malayan Union. Persekutuan Tanah Melayu, again, people, I don't really believe, okay, this question is going to be very complicated. It will be very straightforward. Okay, mungkin kalau kamu boleh beritahu, okay, apa lagi yang kamu boleh tambah baik, ataupun pelajar, bagaimana kita boleh appreciate isi kandungan perjanjian itu pada hari ini. Okay, that is the question yang kamu boleh tanya. Soalan-soalan macam ni memang kita pernah buat kalau kamu, balik-balik semua nota-nota yang kita pernah buat, latihan yang kita pernah buat, especially soalan-soalan kebat yang pernah cikgu kemukakan dalam kelas. Okay, pelajar, you will find questions for each and every one of these chapters. Okay, terus kepada bab seterusnya, pelajar. Bab seterusnya, we are looking into chapter 6 now. Bab berkaitan dengan komunis. A chapter that paling banyak kontroversi tahun ni. Okay, berkaitan dengan komunis ni. Pelajar, kalau bab 6, okay, bab ini, like what I told you, it's a lot of controversy in this chapter. So what we are expecting, okay, what we are expecting for this chapter adalah berkaitan dengan, maybe they will ask you about teori kedatangan ideologi komunisme. Okay, teori kedatangan ideologi komunisme sama ada daripada China ataupun daripada Indonesia ataupun pembentukan persekutuan Parti Komunis Malaya di tanah Melayu itu sendiri. Okay, but for this question, will you need to remember names and so on? Now that is the biggest question I have. Okay, kalau mereka nak tanya bahagian teori ideologi ini, okay, mereka teori kedatangan komunis, okay, they can ask you in bahagian A. So it will be a very straightforward question, some names, some organizations. Okay, like contoh, kalau daripada China, Parti Kuomintang. Kalau daripada Indonesia, Parti Komunis Indonesia. Okay, and Parti Komunis Malaya is directly melalui Kesatuan Sekerja dan kelas malam dan sebagainya. Okay, so this is a very potential section A question. Section B, I don't really think so, and there might be one kebat question yang berkaitan dengan bagaimanakah penularan ideologi yang tidak sepatutnya disebarkan dapat dielakkan di negara kita. Penyebarannya dapat dielakkan di negara kita. Those kind of questions can be asked. Pelajar, I am not arranging my words properly, okay, because soalan kebat ni, okay, boleh di twist and turn however to be, okay, dia boleh ditanya macam mana, okay, but kalau kamu tenang, kalau kamu boleh menjawab dengan relax, menggunakan formula yang cikgu telah share sebelum ini, okay, ataupun kalau kamu ada idea sendiri untuk soalan tersebut, menjawab soalan tersebut, any question that can be asked will be an easy question, believe me. Okay, seterusnya pelajar, terus pada bab 7 kita. Okay, bab 7 pelajar is a very very important chapter. Why? People dalam kalangan pelajar-pelajar cikgu dah memang pernah beritahu benda ni. Okay, bab 7 form 4, bab 7 form 5 is the most potential chapter. Okay, untuk bahagian essay.
the most potential chapter untuk bahagian essay. Nah, ramai pelajar yang tanya, kenapa? Sebab pelajar bab 7 tingkatan 4 kamu adalah berkaitan dengan perpaduan yang wujud sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Manakala bab 7 tingkatan 5 pula adalah bab yang berkaitan dengan perpaduan Tanah Melayu selepas kemerdekaan, selepas cabaran apa yang dihadapi oleh Malaysia, selepas peristiwa 13 Mei, okey, di mana pembentukan rukun negara and so on, okey, berlaku. So there are so much of similarity between bab 7 form 4 dengan bab 7 form 5. So please take note, this chapter I'm not going to give any chance, okay? I will actually suggest you all to study finish these two chapters. Form 4 chapter 7, form 5 chapter 7, and then form 4 chapter 1, form 5 chapter 1. So far 4 bab saja yang cikgu minta kamu baca habis. Okay, don't take chances on these 4 chapters. Okay, we hope for the best. Okay, manalah tahu kalau bab ini keluar, okay, senang-senang kamu boleh memberi jawapan. Okay, and bab ini adalah bab yang agak mudah. Okay, so you, and one more thing, cikgu, adakah saya patut baca one by one at this point of time? No. Look at the questions yang mereka pernah tanya secara topical daripada bab ini, and then cuba jawab, and then you know how questions will be asked. Okay, that is how the best thing you can do at this point of time. Okay, so bab berkaitan dengan perpaduan. Let's say kalau kamu nak fokus juga, sir, I just want to know what is important for this chapter. Then people, please take note. Okay, benda-benda yang kamu kena ambil tahu adalah berkaitan dengan, okay, objektif penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okay, objektif penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okay, kemudian bagaimana? Okay, soalan boleh ditanya, bagaimana? Okay, CLC ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum, okay, menyelesaikan isu-isu yang berlaku di negara kita dari segi perpaduan. Okay, isu berkaitan dengan politik, isu berkaitan dengan kewarganegaraan, isu berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu, isu berkaitan dengan hak ekonomi orang Melayu, and then isu berkaitan dengan pendidikan. Okay, bagaimana perpaduan dibentuk melalui 5 perkara ini, pelajar, kamu kena cari dia punya penyelesaian. Okay, dalam buku teks kita dah ada. Kalau kamu perlukan nota, cikgu boleh share. And I have actually already given some info also dalam bahagian nota tu. Okay, isu yang diselesaikan adalah berkaitan dengan faktor isu apa, and kesan penyelesaian dia cikgu dah bagi tahu pun. Okay, kesan penyelesaian is on the next question. Okay, so that is the answer for the question yang saya baru tanya. Okay, yang berkaitan dengan penyelesaian isu. Okay, alright. So this is that two that I believe, okay, can be asked from chapter 7, and definitely one more. Yang ini very potential also untuk bahagian A. Bahagian A. Sir, kalau bahagian A apa benda ni, sir? Sistem ahli. Okay, sistem ahli. Kepada pelajar yang kenal contoh yang selalu cikgu berikan, okay, I always ask you all to look into sistem ahli as sistem pengawas percubaan. You want to know what is sistem ahli? You remember sistem pengawas percubaan. Seorang pengawas sebelum menjadi pengawas sebenar, dia menjadi pengawas percubaan dahulu. Betul? Okay. Seorang ahli parlimen sebelum menjadi ahli parlimen yang sebenar, dia akan menjadi anggota sistem ahli untuk belajar selok-belok pentadbiran. Sama seperti seorang pengawas percubaan untuk belajar selok-belok cara-cara menulis buku, nama dalam buku kecil, okay, menjaga tangga, menjaga counter makanan dan sebagainya. Okay, those kind of information. Okay, so sistem ahli, pelajar, apa yang mereka boleh tanya dekat kamu adalah obviously the same question berkaitan dengan ciri-ciri sistem ahli dan juga kepentingan sistem ahli. Pelajar, please take note ciri-ciri sistem ahli dan kepentingan sistem ahli, dan tolong kenal beberapa anggota sistem ahli. Okay, anggota sistem ahli that I suggest people, 3 orang sahaja yang mewakili orang Melayu, Dato' On Jaafar, okay, and then Dr. Lee Tiang Keng, okay, Dr. Lee Tiang Keng, okay, ataupun HS Lee pun ada, okay, and then seorang lagi adalah EEC Duraisingam sendiri, okay. Alright, so please take note about them. Kenapa cikgu bagi tahu benda ni, pelajar? Mungkin soalan akan ditanya, okay, namakan, okay, beberapa anggota sistem ahli yang menunjukkan perpaduan kaum dicapai melalui sistem ahli. Okay, so you must mention all 3 of them kerana mereka mewakili orang Melayu, Cina dan India, perpaduan kaum. Okay, next mereka boleh tanya pasal, again I told you all, ciri-ciri sistem ahli iaitu sistem kabinet bayangan dan sebagainya, and the last one, kesan sistem ahli. Pelajar, you boleh kontrakan jawapan daripada atas, di mana kamu boleh bagi tahu okay, penduduk tempatan mendapat latihan ke arah berkerajaan sendiri, and then you can also say mereka dapat memupuk proses perpaduan kaum dan sebagainya sebagai jawapan kamu untuk kesan. Okay, so this is for system ahli, people. Okay, this is potential section A question. Or
if it is asked in section B, you're going to have a great keyword question yang berkaitan dengan bagaimanakah sistem mali dapat dipraktikkan dalam sekolah hari ini. Okay, so kamu boleh bagi tahu pasal sistem pengawas percubaan atau kamu boleh bagi tahu berkaitan dengan aktiviti seperti mentor, okay, mewujudkan mentor dalam kalangan pelajar supaya mentor itu dapat dilatih untuk menjadi pemimpin pada masa depan. Okay, ataupun sistem kepimpinan, okay, di sekolah dapat diberikan kepada pelajar-pelajar untuk tempoh tertentu untuk mentadbir beberapa aspek dalam sekolah yang yang boleh diselia oleh guru-guru. You know, those kind of things, okay, you boleh berikan, okay, sebagai jawapan sistem mali. So please take note pelajar, chapter 6 and 7 terus kepada chapter 8. Okay, chapter 8 people, well there's no big mess on chapter 8 so far. Okay, cikgu dengar benda yang sama saja again and again. Okay, chapter 8, the thing that has been told adalah berkaitan dengan 3 perkara. 1, susun galur, okay, pilihan raya. Okay, susun galur pilihan raya boleh ditanya. Okay. 2, kamu, and one more thing, susun galur pilihan raya ni, mereka minta pilihan raya di Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. Please don't answer Malaysia. Okay, don't answer Malaysia. Ramai pelajar yang keliru dengan benda ni. Okay, pilihan raya Malaysia dan pilihan raya Tanah Melayu adalah 2 konteks yang berbeza dalam bab ini. Okay, so please take note, bab 8 pelajar. The other one is definitely ciri-ciri seorang calon dan juga ciri-ciri seorang pengundi. Okay, pelajar, again this question is potential for section A. Okay, section A. Now mungkin ada yang tanya, cikgu, section A dah berlambak cikgu bagi tahu. Okay, so far I've given like 3 or 4 questions only for section A. Okay, so this is another one. Okay, again people, I'm not giving you all pocho, I'm not giving you all ramalan. Okay, I'm giving you all what I think is potential according to what I see in your past year question, from what I'm flipping through all the blogs and then websites and then the WhatsApp messages, tweets and everything. Okay, so apa yang saya beritahu kepada kamu adalah possibility, but it will actually kurangkan scope yang kamu boleh beri, okay, dalam peperiksaan kamu. Okay, daripada kau belajar banyak-banyak, okay, you can simplify the amount of what you're going to read on Tuesday. Okay, that is the purpose of why I'm doing this. Alright, so please take note. So ciri-ciri calon, ciri-ciri pengundi. Pelajar, kalau soalan ini ditanya, the very important question that they might ask you, yang berkaitan dengan what is this? Mereka boleh tanya kamu berkaitan dengan what? Pengundi. Tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Okay, tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. That could be a potential question. Okay. Alright, that could be a potential question yang mereka boleh tanya kepada anda. Okay, ataupun apakah yang akan menjadi kriteria calon yang bertanding dalam pilihan raya yang akan membolehkan anda memilih. Okay, ciri-ciri calon yang akan menjadi calon berpotensi untuk menjadi pemimpin negara. Okay, those kind of questions boleh ditanya. Okay, ataupun jika anda adalah calon, jika anda akan menjadi calon, apakah perkara-perkara yang akan anda berikan dalam kempen? Yeah, that is a potential question also. Okay, kerana anda adalah bakal pemimpin Malaysia. Okay, so bab 8, pelajar. Terus kepada bab 9. Bab ini, pelajar, is a very simple chapter. Okay, what they can ask. So far from what I've seen in chapter 9, people, okay, chapter 9, the beauty is they have actually, they got question about very minimal things only. Satu adalah isi kandungan. Okay, isi kandungan Perlembagaan Kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Okay. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okay, ataupun mereka boleh tanya dekat kamu, yang ini ada kaitan dengan Perlembagaan Rakyat also. Okay, but again I don't really go into Perlembagaan Rakyat. Okay, the other one is they can ask you about peranan Suruhanjaya itu sendiri. Soalan ni cikgu dah beri kat sana, jawapan dia pun cikgu dah berikan dekat sana. So just take note on that. Okay, just read through. Okay, there's no much huraian for that section also, so kamu tak perlu ambil tahu sangat. Okay, terus kepada bab 10, pelajar. Okay, bab 10 ada banyak yang kamu kena go through. Okay, bab 10 adalah berkaitan dengan peristiwa kemerdekaan negara kita. Okay, what happened on that one day. Betul? Pelajar, ada banyak video-video yang berkaitan dengan kemerdekaan Tanah Melayu yang ada dalam YouTube. Okay, I want you all to go through that videos. Okay, it is very short videos. We're talking about 4 minutes, 5 minutes videos. Okay, what happened on that day? You know what happened on that very day? Adalah apa yang ada kat sana. Okay, tengok video tersebut, kemudian baca nota. Reason
you akan dapat bayangkan. You can connect very fast. Okay, apa yang berlaku? Susun galur peristiwa kemerdekaan negara kita. Okay, this is actually a new trend. Pelajar, susun galur ni adalah sesuatu yang kamu boleh ambil tahu. Mereka boleh minta kamu galurkan peristiwa kemerdekaan yang berlaku dekat Dataran Merdeka 1 hari sebelum kemerdekaan dan apa yang berlaku pada hari kemerdekaan itu sendiri. Okay, so susun galur peristiwa kemerdekaan. Yang keduanya, mereka boleh tanya kamu berkaitan dengan tanggungjawab. Okay, tanggungjawab jawatan kuasa sambutan dan juga jawatan kuasa fizikal. Okay, jawatan kuasa sambutan dan juga jawatan kuasa fizikal. Apa yang mereka lakukan? Apakah tanggungjawab mereka? Okey, dan jika anda diberi peluang, soalan hebat, okey, jika anda diberi peluang, apa yang akan anda lakukan untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kemerdekaan? Okey, atau kamu boleh ditanya bagaimana kamu akan meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan pada masa kini supaya semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dipupuk. Okey, so kamu boleh bagi tahu berkaitan dengan saya akan menganjurkan sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah, di peringkat sekolah, ataupun kamu boleh beritahu di peringkat di kawasan perumahan saya, ataupun kamu boleh beritahu ia boleh diraihkan dengan mengibarkan bendera kebangsaan, okey, dan mengadakan sambutan di kejiranan masing-masing dengan menyanyikan lagu negaraku pada 31 Ogos 1957 adalah di antara jawapan-jawapan yang anda boleh berikan. Okey, untuk soalan 10. Okey. So that will be on chapter 10 ya. Okay, terus kepada bab 1 tingkatan 5 kamu pelajar. Your form 5 first chapter. Okay, form 5 first chapter pelajar. Apa yang kita kena ambil tahu daripada bab 5? Bab tingkatan 5. Okay, bab tingkatan 5 pula pelajar, apa yang kita kena ambil tahu adalah berkaitan dengan, first of all, we have your kedaulatan negara, the definition itself. Okay, maksud, okay, definisi kedaulatan, okay, definisi kedaulatan, okay. Now, pelajar ramai yang tengah keliru. Cikgu, why need to remember all the tokoh-tokoh like for kedaulatan, for nasionalisme, mereka ada beberapa orang tokoh, okay, like even for kemerdekaan, okay, maksud merdeka itu, okay, diberikan dan beberapa orang tokoh telah memberikan pendapat mereka mengenai apa itu merdeka, apa itu nasionalisme, apa itu kedaulatan. Perlu tak saya ingat nama-nama mereka? Pelajar, nama-nama mereka mungkin boleh diberi sebagai narration, okay, untuk kertas 2. Ataupun narration bermaksud soalan tak ada kaitan dengan mereka, okay, atau maksud mereka, okay, tapi definisi boleh ditanya lah, right, after what they have said there, okay, and then definisi boleh ditanya, ataupun lebih kepada soalan kertas 1. Okay, pemimpin-pemimpin kita menceritakan yang berkaitan dengan kertas 1. So, put it aside for paper 1, okay, very potential. Alright, next. Definisi kedaulatan, okay, selain daripada itu, mereka boleh tanya apa? And if you all still remember, I told you all, chapter 1, form 5 is a wajib chapter that you all must read finish. Okay, dia tak banyak actually. Okay, the next one yang kamu kena ambil tahu lah berkaitan dengan jenis-jenis kedaulatan yang ada. Okay, jenis-jenis kedaulatan, saja kita ada kedaulatan tradisional iaitu sistem raja berkuasa mutlak ataupun kuasa mutlak diamalkan. And then jenis kedaulatan moden adalah yang berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa barat iaitu hak rakyat dipertingkatkan di dalam pentadbiran. Kemudian mereka ada kedaulatan undang-undang iaitu rakyat perlulah mematuhi undang-undang negara. And the last one is kedaulatan yang wujud daripada kedaulatan antarabangsa, okay, iaitu pengiktirafan daripada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay, that is for jenis-jenis kedaulatan. Okay, and then they can ask you all about the third one is about kepentingan negara berdaulat lah. Kepentingan negara berdaulat kita dah belajar masa form 4 first chapter. Okay, apa cerita dia? But if you all still remember, kita pernah belajar pasal raja, rakyat, wilayah pengaruh, and also undang-undang. The same thing ada dalam bab 1 tingkatan 4 kamu. Tingkatan 5 kamu. Okey, tapi perkataan dia ditukar. Apa perkataan yang ditukar? Dia bagi tahu dekat sana pemerintahan, sempadan, rakyat and undang-undang. So it's actually the same thing. Alright, it's actually the same thing. So please take note, it's the same thing. So kepentingan is quite easy. Okay, kepentingan. Oh wait. That is ciri-ciri negara berdaulat. Okay, yang saya bagi tahu ni ciri-ciri negara berdaulat. The next one is kepentingan. Okay, this is what I think is potential. Oh, pasal tu saya dah highlightkan dekat sana. Okay, ya, kepentingan negara berdaulat. Kenapa negara ini perlu berdaulat? Negara perlu berdaulat kerana ia akan menunjukkan keberkesanan dari segi pentadbiran supaya pentadbiran yang lebih efektif dapat menjaga kebajikan rakyat. Okay, kemakmuran ekonomi dapat dikongsi secara bersama-sama. Okay, and then keperluan sosial dapat dicapai iaitu rakyat dapat diberikan dengan sistem pendidikan yang bagus
Okay, these are the answers yang kamu boleh berikan untuk kepentingan of kedaulatan. Alright, so please take note. Form 5 first chapter, kalau boleh please read finish this chapter. This is a mandatory chapter. Okay, again I repeat pelajar bab 1 tingkatan 4, bab 1 tingkatan 5, bab 7 tingkatan 4, bab 7 tingkatan 5. Do not skip, do not avoid this chapter. Please read finish, very important. Okay, seterusnya pelajar, terus kepada the next section, bab 2. Okay, bab 2 pelajar. Bab 2 tingkatan 4, tingkatan 5 kamu adalah berkaitan dengan perlembagaan. Pelajar, so far from what we have seen, okay, mereka boleh tanya kamu beberapa soalan saja. Satu, apa itu perlembagaan? Okay, apa itu perlembagaan? Okay, this is one question that they can ask. Undang-undang tertinggi yang digubal, okay, untuk membantu pentadbiran sesebuah negara, okay, panduan sesebuah negara, panduan pentadbiran sesebuah negara, okay. And the other question is about ciri-ciri perlembagaan itu sendiri. Okey, ciri-ciri perlembagaan, pelajar kalau kamu tengok, dia ada dua section. Satu adalah traditional, lagi satu adalah modern. Pelajar, untuk yang ini, tolong ambil tahu ciri-ciri traditional 3, ciri-ciri modern 3. Okey, ciri-ciri traditional ni yang telah diamalkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Okey, agama Islam sebagai agama rasmi, and then bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa kebangsaan negara kita. Okey, sistem beraja, okey, yang hari ini kita amalkan dengan konsep raja berperlembagaan dan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Manakala ciri-ciri moden pula adalah yang berkaitan dengan sistem demokrasi berparlimen. Okey, sistem demokrasi berparlimen, iaitu sistem pilihan raya yang kita ada. Kemudian we also have hak kewarganegaraan. These are di antara ciri-ciri moden yang kamu boleh take note. So for perlembagaan, please take note. This is very important. Okey, next. Terus kepada bab 3 pelajar. Okey, bab 3. And KBAT questions pelajar, ciri-ciri ini, okay, perlembagaan and so on. Remember, ada beberapa perkataan yang famous dalam kita punya exam tahun ni. Okay, seperti the word perlembagaan and the word kedaulatan. Okay, whenever you see the word kedaulatan and whenever you see the word perlembagaan, remember, you might have a question or a line from rukun negara that can be asked. Okay, because ramai yang tengah bagi tahu tahun ni mungkin ada soalan berkaitan dengan rukun negara. Kalau soalan berkaitan dengan rukun negara, obviously dia boleh ditanya dalam bab 7 tingkatan 5 kamu. Okay, berkaitan dengan rukun negara itu sendiri. And the very same point of time, pelajar, kamu boleh juga ditanya pasal rukun negara, okay, in one line of one of these perlembagaan. So please take note. Alright. Next. Pelajar, your third chapter, okay, your third chapter adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Alright, give me one sec. Bab 3, pelajar, yang berkaitan dengan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okay, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. What they can ask you all? Obviously, the question ada dekat sana. Cikgu telah berikan maksud raja berperlembagaan. One, yang kedua, fungsi majlis raja-raja zaman fungsi majlis raja-raja Melayu yang telah wujud pada peringkat awal lagi. Okay, yang ada dalam kita punya buku teks. I have also given in my notes. You just need to remember 3. Okay, remember 3, sufficient. Okay, the next one adalah berkaitan dengan kuasa raja-raja Melayu. Kuasa eksekutif, kuasa perundangan, and also kuasa kehakiman. Please take note, importance of it. Okay, but again, people, this is a high profile chapter. Okay, so konsep raja berperlembagaan ni again boleh ditanya dalam bahagian KBAT kamu dengan memberikan satu point daripada kesetiaan kepada raja dan negara, yang itu daripada rukun negara kita. Okay, seterusnya pelajar, what else they can ask you all from this chapter? Well, nothing much. Going straight to chapter 4. I love this chapter. Bab 4 memang bab yang saya suka. Okay, pelajar, bab 3, you rujuk nota kamu, you will get idea. Okay, what am I talking about? I've actually mentioned to look into question number. People, I repeat, soalan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, if you don't want to look at soalan nombor 5 pun tak apa, but soalan 1, 2, 3, 4 please take note, important. Okay, terus pada bab seterusnya, pelajar bab 4. Bab 4 adalah soalan yang sangat simple. Mereka akan tanya kamu apa itu konsep persekutuan. Kemudian mereka boleh tanya kamu berkaitan dengan
bidang kuasa, okey, kerajaan persekutuan, okey, bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kemudian mereka boleh tanya kamu mengenai bidang kuasa kerajaan negeri, okey, atau mereka boleh tanya kamu mengenai bidang kuasa kerajaan secara bersama. Okay, and people, there is no huraian, nothing for this. Okay, semuanya kamu kena tulis point sahaja. Okay, so this is a very potential section A last question. Last question, which means we are looking at question number 4. Okay, question number 4, bahagian A. Okay, the next one is mengenai kerajaan tempatan. Okay, kerajaan tempatan. People, please take note. This is also a very important potential question. Okay, so kita ada 4 benda ni saja. They cannot ask you anything. Sir, banyaknya kerajaan persekutuan apa yang kamu kena ingat? Ingatlah menteri-menteri yang mentadbir negara kita, menteri pelajaran kita ada. So, bidang kuasa kerajaan persekutuan adalah pelajaran. Kewangan ada, kewangan. Kesihatan ada, kesihatan. So, tulis dah ada 3. What about kerajaan negeri, sir? Kerajaan negeri berkaitan dengan cuti-cuti negeri. Cuti di negeri-negeri, okay, adalah berbeza. Contoh Isra Mikraj, okay, hanya cuti di beberapa buah negeri saja, betul? Ramadan yang pertama, okay, cuti di 3 buah negeri saja. Kenapa? Sebab ianya ditentukan oleh negeri masing-masing. Okay, and then untuk negeri, hal ehwal agama Islam juga ditentukan oleh negeri masing-masing. Okay, so 2 benda ni, okay, untuk kerajaan negeri. Secara bersama, biasiswa semua boleh tolong. Okay, biasiswa semua boleh tolong. Berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan, semua boleh tolong. Okay, berkaitan dengan kebajikan masyarakat, semua boleh tolong. Semua bermaksud kerajaan negeri pun boleh tolong, kerajaan persekutuan pun boleh tolong. Dua-dua boleh tolong. Okay. Next, kerajaan tempatan yang berkaitan dengan majlis bandaraya ataupun dewan bandaraya yang ada di kawasan anda. Okay, apa tugas utama mereka? Kebersihan, menyelenggara jalan, okay, and so on. Okay, membaik pulih jalan raya dan sebagainya. Itu adalah jawapan yang kamu boleh berikan untuk bab 4. Okay. Next, terus kepada bab 5 anda. Pelajar apa yang kamu kena ambil tahu berkaitan dengan bab 5 ialah berkaitan dengan pembentukan gagasan Malaysia. Pelajar, soalan yang paling kita expect untuk bab ini ada beberapa, iaitu first, siapa yang mencadangkan gagasan Malaysia di antara individu yang mencadangkan gagasan Malaysia. Kemudian rasional pembentukan gagasan Malaysia. Rasional, again I repeat pelajar, ia adalah faktor-faktor penubuhan gagasan Malaysia. So please take note, this is potential. Okay. Kemudian pelajar, they can look into the question on reaksi, okay, but no, not on your first year, but backup, okay, yang ini backup, okay, backup reaksi terhadap pembentukan gagasan Malaysia. Okay, apakah reaksi daripada luar negara dan dalam negara? Okay, luar negara bermaksud kita tengok kita punya jiran lah, okay, Indonesia, Filipina, and Thailand. Okay, manakala dalam negara we have semua negeri-negeri Melayu yang lain, semua negeri-negeri yang ada pada hari ini, which is sebenarnya Utara Melayu, we have Singapura. Okay, and then we have who else? We have Brunei, we have Persekutuan Malaysia, everything. Okay, the Sabah Sarawak and so on. Okay, reaksi. Okay, so this is for chapter 5, reaksi. But I still believe this is important. Siapa dengan rasional tu? Okay, that is chapter 5, people. Soalan kebat berkaitan dengan dia, kamu boleh ditanya berkaitan dengan, okay, for chapter 5 tadi, yang kerajaan persekutuan tu kamu boleh tanya bagaimana pembahagian kerja ini dapat dilakukan dengan lebih efektif, okey, ataupun kamu boleh ditanya mengenai apa penambahbaikan yang kamu ingin lakukan, okey, pada masa hadapan di dalam sistem ini, okey, atau bagaimana ianya dapat di share, okay, dikongsi kepada rakyat, okey, supaya pembahagian kerja ini dapat dilakukan dengan lebih efektif, okey, ataupun pelajar for pembentukan gagasan Malaysia pula, bagaimana kita boleh appreciate pembentukan gagasan Malaysia, apa kebaikan daripada pembentukan gagasan Malaysia untuk rakyat Malaysia hari ini. Pelajar, kalau soalan ini ditanya, ia adalah berkaitan dengan rasional. Okay, so ada kemakmuran ekonomi, peningkatan dari segi ekonomi akan berlaku jika gabungan beberapa buah negara ini berlaku. So hasil dia, you just look for the kesan and tuliskan. So you gunakan S equals to J sebagai jawapan. Okay, again I repeat, apa kesan daripada, okay, pembentukan gagasan Malaysia hari ini is your answer for that kebat question. Apa kebaikan daripada pembentukan gagasan Malaysia pada hari ini? Okay, the kesan. You just take the kesan and you tuliskan sebagai jawapan dia. Okay, terus kepada bab seterusnya pelajar, I'm going into bab 6. Bab 6 adalah berkaitan dengan cabaran pembentukan gagasan Malaysia. Pelajar, cabaran pembentukan gagasan Malaysia, again, okay, bab 6 ni is a chapter that I would suggest you all to look into
Okey, faktor-faktor pemisahan Singapura. Okey, faktor pemisahan Singapura. Okey, dan mungkin soalan akan ditanya, jika anda seorang pemimpin pada masa itu, apakah langkah-langkah yang mungkin akan anda ambil untuk mengelakkan, okey, untuk mengelakkan, alright, pemisahan ini berlaku. Okey, very potential question. Okey, boleh ditanya. Alright. Seterusnya pelajar masih dalam bab 6, apa lagi soalan lain yang mereka boleh usulkan, okey, atau berikan kepada anda adalah berkaitan dengan usaha mengatasi isu pembangunan ekonomi. Okey, usaha isu pembangunan ekonomi. Okey, usaha isu pembangunan ekonomi. Soalan ni ada dekat nota cikgu. Okey, so please take note, okay, on that question. Okey, ada yang masih tengah was-was mengenai langkah-langkah bagi mengatasi peristiwa 13 Mei, atau ada yang bagi tahu faktor 13 Mei mungkin akan ditanya. People, I don't really think so. For your year, they might ask you all about it because peristiwa 13 Mei, my point of view is a very negative thing. Okay, kalau ditanya kepada pelajar, okay, it's like reminding a bad history, okay, to the students. I don't really think that is very rightful to be done, but again, it's up to Lembaga Peperiksaan Malaysia what they want to ask you all. So, mengapa peristiwa 13 Mei berlaku? Well, obviously kerana beberapa perkara yang telah dilakukan. Soalan tu cikgu dah ada kat sana. You can just read for KIV lah. KIV you can keep in view. Okay, berkaitan dengan faktor berlakunya peristiwa 13 Mei dan apakah langkah-langkah yang telah diambil. Okay, but not my target, okay, for the year. Bab 6. Okay, terus kepada bab 7 pelajar. I told you just now, bab 7 adalah bab yang saya nak minta pelajar baca habis. Okay, cover everything. Why? It is a very potential question. Okay, if it's a very potential question, please take note. It is something very, very important. Apa yang mereka boleh tanya? First of all, mereka boleh tanya kamu berkaitan dengan definisi of, okay, definisi untuk perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Okay, the definition of it. Okay, kemudian mereka boleh tanya kamu berkaitan dengan usaha, okay, untuk membentuk perpaduan kaum di negara kita. Ada banyak usaha-usaha yang dimaksudkan kat sana pelajar. Mereka ada berkaitan dengan usaha politik, and then mereka ada usaha bagi memperkasa perpaduan kaum dan integrasi nasional. Soalan nombor 3 dan 4 tu, okay, please take note dalam nota cikgu, question number 3 and 4. Okay, 3 and 4. Okay, please take note. Selain daripada itu, soalan-soalan lain adalah membentuk perpaduan kaum dari segi sukan, dari segi kebudayaan, dari segi pendidikan, dari segi bahasa. Ada banyak info-info lain. Memang cikgu dah ada kat sana, info kat sana. Okay, the only thing you all need to do is put this as your KIV. Okay, KIV. This is something that may be asked. May be asked. I'm not going to confirm anything on that because pelajar, my point of view, kalau sukan dengan kebudayaan ditanya, that is the easiest thing you all boleh jawab. Okay, reason because soalan yang sebelum ini dalam KBSM berkaitan dengan sukan sebagai alat perpaduan pernah ditanya dan soalan itu tidak memerlukan kamu untuk menjawab secara fakta. Okay, soalan itu penuh dengan jawapan-jawapan berbentuk kebat sahaja. Okay, apakah langkah untuk memupuk perpaduan kaum melalui sukan? Easy, what? Mengadakan aktiviti sukan secara berpasukan. Dah betul dah. Itu benar betul sebagai satu jawapan. Okay, mewajibkan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sukan, contohnya mengadakan kempen satu murid satu sukan. Itu pun dah jadi jawapan. Faham tak? Those are the answers. Okay, itu adalah jawapan yang sebenarnya kamu tahu. So guna pakai benda ni sebaik mungkin. So that is for bab 7 people. Okay, terus kepada bab seterusnya, bab 8. Okay, bab 8. And pelajar again, sir, I only have one day. Are you expecting us to study all this finish? The reason why I don't do ramalan, I don't say this is coming out. Very simple, people. I don't want to take risk on your life. I believe you don't take risk on your life too, because I believe kamu mungkin telah terjebak dengan banyak ramalan-ramalan sebelum ini untuk subjek-subjek sebelum ini, mungkin daripada untuk BM, untuk untuk BI atau subjek lain yang kamu telah baca bertungkus-lumus, okay, and then end of the day tak keluar. Okay, I don't want to waste your time like that. Okay, especially for sejarah, I don't dare to. Reason because subjek wajib lulus. Kamu tahu keadaan dia macam mana. So please try all your level best to go through all these points yang cikgu tengah bagi tahu. You have sufficient time. If you sit quietly, okay, in a proper group ataupun you are doing it all by yourself, 6 hours is more than enough untuk siapkan ulang kaji kamu ini. Okay, so why not? Okay, terus kepada bab 8 pelajar.
Bab 8 is a very complicated chapter actually because it's a very factual chapter. Okay, being a very factual chapter, okay, cikgu nak suggest kamu untuk membaca, okay, berkaitan dengan dua perkara sahaja. Satu, isu sosioekonomi dalam proses pembinaan kemakmuran negara. Okay, bab 8, isu sosioekonomi dalam membina kemakmuran negara. Okey, tolong baca benda ni. Okey. Yang ini ada dalam nota cikgu sekalipun, soalan nombor 2 kat sana. Okey. And definitely, soalan nombor 1 tu, okey, soalan again bab 8, soalan 1 dengan 2. Okey, please take note. Satu adalah isu, yang lagi satu adalah strategi. Okey, untuk mengatasi okey, strategi untuk dasar ekonomi baru. Okay, dasar ekonomi baru would be the target. Okay, yang saya rasa, okay. So look into it. Okay, kedua-dua benda ni. Ataupun untuk backup, okay, you boleh ambil tahu berkaitan dengan objektif of dasar pembangunan nasional. Okay, only the objective. Don't go into the details yet. Okay, strategi dasar pembangunan nasional also. Okay, strategi untuk kedua-duanya lah, pelajar. Only this. Don't go into the details yet. Okay. Kalau mereka nak tanya, yang ini lebih kepada soalan bahagian D. Okay. Now, going into straight ke bab 9 pelaju 9. Yeah, we are good to go into bab 9. Oh wait, pelaju, I think I missed out something in chapter what? Kejap. Sorry people, I'm doing a very short video and I've got to cover so much, so you all know how crazy it is. Okay. So wait just before I can go through. Yang berkaitan dengan rukun negara, bab 7. Yes, rukun negara. Okay, mereka boleh tanya kamu berkaitan dengan rukun negara. Mereka boleh minta kamu untuk jelaskan prinsip rukun negara. Okay, kemudian mereka tanya kamu objektif pembentukan rukun negara itu sendiri. Okay, so objektif rukun negara, jelaskan prinsip rukun negara untuk bab 7 kamu. Please take note also. Okay, but that is the easiest question kalau mereka nak tanya, jelaskan prinsip rukun negara. Ingatlah 5 prinsip tu. Apa 5 prinsip tu? Yang pertama, kesetiaan. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan tahan setia kami kepada tahan setia. Okey, 5 prinsip tu, okay people, dah mula ada hang, okay, dalam otak. Okay, pelajar 5 prinsip. Okay, remember, yang pertama we have kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesetiaan kesopanan kesusilaan. How? I am forgetting it. Okay. Pelajar 5 prinsip. Make sure you remember. Okay, 5 prinsip tu ingat and dia punya huraian. Okay. And jangan terkejut kalau mereka berikan 5 prinsip. They will give you the 5 prinsip, you kena huraikan. Okay, that is all what you all need to do. Alright. Because this is actually the easiest question if they want to ask you. Alright, dalam exam. Please take note. Okay, please take note. Alright. Seterusnya bab 9 kamu. Okay, bab 9 kamu. Pelajar mungkin ada yang tengah fikir, cikgu, you know that question, okay, yang berkaitan dengan rukun negara yang cikgu mention sebentar tadi, okay, will they ask? Well, we have been expecting the question for some time. Okay, so maybe it can be asked. And previously memang soalan-soalan yang lebih mudah pernah ditanya berkaitan dengan apa dia lagu negaraku. Mereka telah letakkan lirik lagu negaraku dan mereka tanya apakah nama lagu di atas. Soalan pernah kami jumpa. Okay, so if in such a case soalan macam tu boleh ditanya, this kind of question is also potential. Okay, so siapa yang bertanggungjawab untuk mengubahnya? Mageran, Majlis Gerakan Negara, and definitely mereka telah membentuk rukun negara itu pada 31 Ogos 1970. Okay, so this information is very important. Okay, now again people, you don't need to remember the 5 prinsip, hafal 5 prinsip, actually you know, it is just that it doesn't come in a flow sometimes. Alright, so in exam jangan terkejut kalau ada 5 prinsip tersebut di dalam paper tu, okay, dalam exam question tu. Okay, so kalau ada you gunakan, kalau tak angkat tangan kanan terus mula membacakan ikrar kau. Okay, and jangan maafkan saya sebab you know I couldn't remember that very in a flow because I'm remembering so many other stuff that I want to give you all finish today. Okay, chapter 9, terus pada bab 9 pelajar. Bab 9 apa yang kita kena ambil tahu? Pelajar, bab 9, the most important thing that I have here is kepentingan dasar luar. Okay, kepentingan dasar luar. Okay,
Yang kedua, matlamat dasar luar. Okey, matlamat dasar luar. And one more yang saya rasa berpotensi adalah berkaitan dengan faktor-faktor. Okey, faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia. Okey, faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia. Okey, pelajar, remember what is dasar luar? Why is your friend your friend? Why is Malaysia's friend is Malaysia's friend? Okay, you just remember this formula, you will remember the whole idea all about. Okay, faktor sejarah. Kamu kawan dengan individu itu kerana ayah dia kawan dengan ayah kamu, so you pun jadi kawan. Faktor sejarah. Okay, kerana kamu berbahasa yang sama. Faktor serumpun. Okay, atau faktor dari segi ekonomi. Okay, you punya kepentingan ekonomi dengan kawan kamu itu. So itu adalah dia antara jawapan-jawapan yang kamu boleh berikan untuk bab 9. Okay, next. Pelajar. Oh, one more thing. Yang dasar luar ni, kalau seorang kebat nak ditanya, mereka boleh tanya kamu berkaitan dengan contoh, they can look into a question yang berkaitan dengan bagaimanakah kita boleh tambah baik, hubungan diplomatik dengan negara-negara lain supaya ia dapat membawa kemakmuran negara. Those kind of question boleh ditanya, and sediakan jawapan kamu untuk peluang perniagaan, untuk meningkatkan ekonomi negara, untuk membolehkan pelajar-pelajar Malaysia mendapat pendidikan di luar negara. Saya tengah gunakan opsi itu ya pelajar. Saya telah gunakan perniagaan, ekonomi, and also pendidikan. Okay? Ataupun perkongsian dari segi sains dan teknologi juga dapat dilakukan adalah di antara jawapan yang kamu boleh berikan. Okay? Next, terus kepada bab 10. Pelajar bab 10, secara direct, I'll give you all. Okay? This is going to be the chapter that they're going to target the most kebat question. My point of view. Okay, my point of view. Why? Sebab saya tengok subtopik awal dia lebih kepada kebat. Okay? Isu berkaitan dengan parti, anti dadah, and then berkaitan dengan anti pemerdagangan orang. Okay, these kind of topics lebih kepada kebat. Okay, so expect kebat questions for this chapter. Okay, chapter 10. Alright, so people, I repeat, chapter 1 form 4, chapter 5, chapter 1 form 4, chapter 1 form 5, and then chapter 7 form 4, chapter 7 form 5. Please take note, very very important. Selain daripada itu pelajar, your kebat, try to answer as many kebat questions as possible. Look at questions yang mempunyai soalan kebat paling banyak, pilih soalan-soalan tersebut untuk dijawab, kerana kebat is the easiest section yang kamu boleh dapat markah. Sebab saya tahu ramai daripada kamu yang lebih comfortable dengan soalan berkaitan dengan kebat berbanding dengan soalan berbentuk fakta, right? Okay, and one more thing, people, don't think that it's already last minute. Don't give up yet. Miracles are waiting to happen, okay, in your life, and all of you all are very very potential to be an A+ student. Okay, kalau kamu rasa kamu akan gagal, obviously you will. But if you think until that very last moment, until the moment you put down your pen, okay, selepas peperiksaan itu, okay, apabila pengawas peperiksaan bagi tahu dekat kamu, pelajar-pelajar, letakkan pen, the paper is over, that is until that very moment, people, you have all the rights to feel to be the A+ student. Okay, so trust me, trust yourself, trust to all the efforts that you have put in, people. All of you all adalah pelajar-pelajar A+. Okay, believe in this with all the level of confidence. Put in some efforts untuk dapatkan result yang kamu inginkan. Okay, cikgu harap apa saja perkongsian yang telah cikgu berikan pada kamu hari ini akan kamu gunakan, manfaatkan untuk persediaan peperiksaan kamu 1 hari sebelum peperiksaan. But again, I tell you all, you can create magic. Why? Because people, you have went through a lot of things. You all did 2 years of online studies. You went straight and sit for trial exams. Okay, you did a lot of other crazy stuff. Okay, you went through banjir, you went through COVID. Okay, and now it's only SPM. You will manage to pass it through, and you will manage to succeed. And believe me, all of y'all adalah pelajar yang berpotensi untuk mendapatkan straight A. All the best to y'all. Thank you so much, people.